وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita panjatkan kepada jemaah yang telah meninggalkan kita dan juga pada diri kita, mudah-mudahan kita dapat menguatkan iman dan dapat membuat amal-amal yang soleh dan soleh, serta kedua ibu bapa kita mudah-mudahan diampun dan dosanya yang telah lalu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatul karim saharan wa haula alafina rasulil mu'anna. Salawatul karim syahran wa haula alafina rasulil mu'anna. Salawatul karim syahran wa haula alafina rasulil mu'anna. Ya Allahu ya Allah, ya Fatah ya Alim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allahu ya Allah, ya Fatah ya Alim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifina. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa filana mamada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa
Panema kasidana wa khilana mamada ya wasi'al karami wa sallallahu ala khairi halqihi wa nuri arsihi sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran wa khatim lana minka bi khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Baik, benda yang wajib kalau kita tak lakukan dalam agama ialah seperti sembahyang fardu wajib. Kalau orang jemput kita wajib datang tu sunat. Orang jemput kita tu wajib, itu betul. Tapi kalau dikatakan sunat tu apa? Sunat beri salam, wajib apa? Wajib menjawabkan. Itu balik pula. Sunat beri salam, assalamualaikum. Sunat dapat pahala. Wajib menjawab, kalau tak jawab hukumnya apa? Dosa. Orang dah kecil hati dah dosa. Itu dah. Baik tu. Dalam puasa pula, dalam puasa kalau kita begini, kalau puasa dalam puasa, misal kata kita puasa terkeluar mani, batal tak? Terkeluar mani batal tak puasa? Tak batal, boleh teruskan. Mandi balik, teruskan. Mimpi terkeluar mani, batal tak? Tak batal, teruskan. Mandi balik. Pasal tu dari tu Tuhan. Tapi kalau kita melakukan supaya keluar mani, batal. Faham? Nampak? Termuntah dalam puasa, batal tak? Tak batal. Terpitam, jatuh sekejap, kali sadar balik, boleh teruskan. Faham? Kalau orang banyak salah faham, alamak dah muntah lah, tak boleh lah, ambil lah batal. Memang nak makan, nak makan habis. Itulah kerana dari benda-benda yang fardu, kalau kita baik, yang fardu, misal kata dalam sembahyang kita ikut imam, kita ikut imam dalam fardu, sembahyang fardu yang menguatkan suara, sunat menguatkan suara. Bagi lelaki sunat, bagi lelaki menguatkan suara. Bagi perempuan kalau menguatkan suara hukumnya makruh. Sembahyang sah tapi hukumnya makruh. Apa yang bagi lelaki kuatkan suara mana ni? Mana tempat? Sembahyang fardu subuh, fardu maghrib dan isya. Misal kata kita ikut salli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmumatan lillahi ta'ala. Kalau perempuan makmumatan lillahi ta'ala. Faham tak? Kalau lelaki makmuman lillahi ta'ala. Bila Allahu akbar saja, imam pun baca kuat. Bismillah, awak baca wajjahtu wajhiya lillazi. Imam pun baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jangan ikut imam baca. Faham tu? Kita sampai wa ana minal muslimin aja kita diam. Sampai amin, sama-sama amin. Imam pun sama-sama amin dengan kita, imam pun diam, barulah kita baca Fatihah. Faham tak?
Dalam kita baca Fatihah, imam pun baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kita tak payah baca surah. Faham tu? Naik rakaat kedua, imam pun baca Fatihah kuat-kuat. Kita diam aja dengar dia baca. Tahu tu? Sampai amin saja imam pun diam. Imam diam, kita lekas-lekas baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dalam kita baca Fatihah, imam pun baca surah. Kita surah tak payah baca. Itu guna berjemaah. Kemudian rakaat ketiga, imam baca dalam hati. Kita pun baca dalam hati. Habiskan Fatihah. Tak boleh baca surah lagi. Faham tak? Yang keempat, imam baca dalam hati juga. Kita pun baca dalam hati. Dalam sembahyang isyak. Boleh? Kalau zuhur, semua baca dalam hati. Boleh faham? Dalam kita baca Fatihah, habis tu kita baca Qul Allah. Kita baca Qul Allah, imam baca surah panjang barangkali. Lam yakunil lazina kafaru min ahli kitab. Dia baca dalam hati lah. Baca dalam hati. Ini apa ni imam baca lama ni nak rukuk ni. Aduan itu berapa lama dah pernah dah. Jadi kita dah baca Qul Allah, takkan kita nak diam. Kita boleh baca apa surah saja. Tabbat yada abi lahab wa tamma. Belum habis lagi dia baca. Kita baca lagi inna atainakal kautsar. Baca boleh. Surah tu sunat. Faham tu? Faham sampai dia rukuk, Allahu akbar, Allahu akbar. Faham tu? Ataupun kita tengah baca Qul huwallahu ahad, Allah, bila Allahu samad, dia pun rukuk. Kita tak habis surah pun tak apa, ikut dia rukuk. Pasal tu surah tu sunat. Tapi kalau Fatihah tak boleh. Fatihah mesti nak kasih habis. Faham tu? Fatihah mesti nak kasih habis. Itu. Faham Kalau kita baca tahiyat, at-tahiyatul barakatuh, kita sepil alamin nakamidu majid, imam belum beri salam lagi. Imam baca panjang lagi. Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhadtu wa ma asrartu. Baca panjang lagi. Kita tunggu dia beri salam. Jangan pula kita diam aja, nanti apa? Angan-angan atau tertidur, tidur duduk. Faham? Jadi kita buat apa? Imam lambat beri salam, kita pun baca selawat lagi. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad, sampai dia beri salam. Apabila imam beri salam sampai ke kanan, sampai ke kiri, kita pun beri salam sampai ke kanan dan sampai ke kiri. Jangan imam beri salam sampai ke kanan, kita pun dah kelakar beri salam. Tak boleh. Hormatkan imam, habiskan salam sampai ke kiri. Hormat imam maknanya kita dapat sunat. Faham tu? Ini kita waktu kita berjemaah. Boleh? Ataupun baru rakaat pertama, baca lambat. Kita datang terlambat. Katakan kita datang terlambat. Dalam hati kita, kalau aku masuk nisab ni, aku begini satu akbar, dia pun rukuk. Jadi macam mana? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sekarang tak dapat Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, imam pun rukuk. Kita pun rukuk. Pasal itu dikatakan masuk masbuk, imam tanggung. Pasal terlambat. Faham tu? Tapi rakaat kedua tak boleh, mesti nak habiskan Fatihah. Ketiga mesti nak habiskan Fatihah. Faham tu? Okey, sekarang saya nak test awak. Ini masuk jemaah ni, imam tengah sujud, baru rakaat pertama tengah sujud. Semua berjemaah tengah sujud. Kita dah terlambat. Kita pun dah tahu salli fardhan asri arba'a rakaat. Pada asar rakaat adaan makmumatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Terus ikut dia sujud. Jangan rukuk, jangan apa, ikut dia sujud. Dia tengah sujud, dia pun bangun, duduk, bangun, duduk. Kita ikut dia, ikut sampai habis.
Dia beri salam, kita nak beri salam tak? Tak. Ha? Apa pasal? Kita belum buat selesai pertama. Ha? Kita belum buat rakaat pertama. Macam mana? Tak jelas. Boleh tahan juga soalan jawapan. Sebab kita tak dapat rukuk, tak dapat iktidal, hanya dapat sujud. Kita bangun lagi sekali, balas lagi satu. Boleh? Imam beri salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia cuma ni dah berhenti sebentar, kita pun bangun, Allahu Akbar, balas lagi satu. Baik, baru rakaat pertama katakan dia tengah rukuk. Rukuk kita pun rukuk. Jangan Fatihah, jangan apa. Dia beri salam, kita nak beri salam ke tidak? Baru rakaat pertama. Dapat rukuk. Dapat rukuk. Lagi satu, siapa jawab? Kas. Sebab dia beri salam, kita pun ikut beri salam. Sebab apa? Sebab kita dapat takbir, rukuk, iktidal dan sujud. Kita dapat takbir terus kita rukuk. Maknanya kita dapat takbir, rukuk, iktidal dan sujud, itu dinamakan rakaat. Kita beri salam. Boleh faham? Ini memang susah ni, jangan takut. Misal kata kita tengah sembahyang sendiri, orang tu datang lambat, dia pun datang, dia tegur dia. Nak jadikan imam. Jadi signal kita macam mana? Kita tak nak jadi imam ni, kita takut. Macam mana? Kalau lelaki signal gini, aku tak berbaca pendek, tak berbaca doa dah. Boleh? Boleh? Tapi jangan cakap gitu. Kalau perempuan begini, kalau dia gini, telekung dia gini, tak nampak, dia gini, tak nampak, gini. Jangan. Kalau dia biol ikut juga, ikutlah. Sembahyang dia sah. Faham tu? Sembahyang dia sah. Faham? Ataupun kita tengah sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia ingat kita sembahyang fardu, dia pun tepuk. Nak sembahyang jemaah lah, saya sama. Awak pun signal. Faham tu? Signal. Jangan ikut. Faham? Boleh? Kalau dia ikut, Dia takbir tu. Tidak Allah Akbar. Dia takbir, dia mufarakah, ubah niat, dia sembahyang sendiri. Kalau dia bijak, dia ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, dia batalkan sembahyang barat. Itu orang bodoh. Punya berdosa kalau kita sudah takbir, kita batalkan. Macam saya dah berkasih saya, sudah dah batal lagi, putuskan hubungan, tak baik, dosa. Faham? Mufarakah, ubah niat. Tapi kalau kita tengah solat, ustaz habis sekali macam anak saya masuk, habis kita dah lagi takbir, pun teruskan juga, sebab pun dia dah jalan ke depan kita. Jalan depan? Macam kan saya sembahyang kat sini, jadi dia buka pintu, dia masuk juga. Tak apa, Teruskan juga, sebab pun dia lalu. Itu tak batal. Tak lah. Kita tak boleh batalkan lah juga. Kalau kita tengah sembahyang, dia pergi, dia merangkak-rangkak, budak kecil dia merangkak, dia pergi, dia buka kain kita, nampak kita punya kaki, itu batal. Tapi kalau kucing, dia pergi, dia gini dekat kaki kita, ekor dia ternaik, ternampak kaki kita, tak batal. Pasal binatang. Manusia angkat batal, kalau binatang tak batal. Boleh faham? Ini nak apa hal ni? Masuk semayang ni semua sebab semayang. Faham? Okey. Tengah semayang subuh, sekali terlupa apa? Terlupa kunut, dah sujud dia je. Alamak, terlupa kunut dah. Teruskan. Baca tahiyat. Dah baca tahiyat tu semua, jangan ambil salam, sujud sawi, terlupa kunut.
Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Terus salam. Jangan baca tahiyat. Tadi dah baca tahiyat. Terus salam. Boleh faham? Yang sujud sawi, dikatakan sujud sawi terbagi berapa? Terlupa kunut, terlupa tahiyat awal. Terlupa tahiyat awal, alamak, jangan duduk balik batal. Teruskan sampai 4 rakaat baca tahiyat akhir. Sampai bila menakam hidup majid. Nak beri salam kan? Jangan beri salam. Sujud lagi. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh? Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, terus salam. Jangan bertawil baca tahiyat. Ada? Ada? Saya tuliskan sujud sawi. Sujud sawi, Subhana man la yanamu wala yashu. Ini cakap sujud sawi, tulis tu. Mana tu? Pen lagi? Pen saya. Tulis itu sujud sawi. Subhana man la yanamu wala yashu. Nah, lagi ada apa? Kalau gitu Itu mana? terlupa rakaat. Terlupa rakaat pun boleh. Dia 3. Terlupa kunut, terlupa rakaat, terlupa tahiyat awal. 3 boleh? Boleh? Dan kadang kita sembahyang, ini 3 ke 4 ni. Bangun lagi, bikin lagi 1. Biar lebih. Bila lebih 1, terus sujud sah. Dah habis tahiyat semua, fil ana minnaka hamidum majid. Jangan bersalam, sujud lagi. Jadi maknanya kita sudah 4 sujud. Boleh faham? Sujud, Rabbi firli warhamni. Allahu Akbar, subhana man la yanamu. Allahu Akbar, terus salam. Jangan baca tahiyat lagi. Tadi dah baca tahiyat. Boleh faham? Boleh? Ini kalau nak jadi orang warak. Kalau kita tahu ni bab-bab salat ni, maknanya kita sudah jadi orang ahli fikih. Faham tu? Kalau tengah semayang gini, anak datang merangkak duduk kat depan kita, jadi macam mana? Tengok macam mana nak semayang. Ini nak sujud ni, tersujud dekat dia. Begini, adikkan sedih. Faham tu? Kalau dari situ. Tapi jangan awak mengalih pula. Mengalih gini, membelakangkan kiblat tak boleh. Ini mesti ke kiblat juga. Faham tu? Faham tu? Boleh? Dia sirit. Faham tu? Kalau tak sirit tak boleh. Faham tu? Lagi kalau tengah baca 4 surah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tapi tak baca Fatihah ni. Tak baca Fatihah. Dalam kita baca Fatihah, dalam kita baca surah, kita pun teringat, aku dah baca Fatihah, aku belum ni. Aku ulangkan balik baca Fatihah. Ulangkan balik baca Fatihah. Kena tu baru baca surah. Faham? Boleh faham? Maklum kita ni kadang-kadang janyuk. Pada asri arba'ah Allahu Akbar, wajah tu wajah sampai wa ana minal muslimin, terus kita baca Bismillahirrahmanirrahim, qul Allahu ahad. Kita tak baca Fatihah. Dalam kita baca qul Allah, kita ingat aku dah baca Fatihah belum, ulang balik. Boleh faham? Jadi nak tanya lagi bab ni.
Faham? Ha? Dah tahu Faham Anak yang menderhaka. Faham sekarang saya ceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia kena bunuh pada hari Selasa. Nabi Zakaria kena bunuh pada hari Selasa. Nabi Zakaria dia kena kejar, dia dengar dakwah-dakwah sekali kena kejar dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ramai kejar dia, nak bunuh dia. Dia bawa agama Islam, dia nak suruh meluaskan agama Islam. Jadi tengok orang dulu pasal agama nak kena bunuh. Kita sekarang pasal agama, orang usik agama kita pun tak apa. Dulu tak boleh. Orang usik agama bunuh. Nabi Zakaria kena lari. Dia tengok satu pohon pokok. Wahai pohon pokok, bukalah, aku nak berlindung dengan engkau. Pohon pokok tu pun terbuka. Nabi Zakaria pun masuk dalam pokok tu pun tutup, lindung dengan dia. Jadi orang Yahudi cari tak dapat. Dia tengok kat mana? Rupanya dia tengok rupanya Iblis cakap. Iblis sampaikan dengan orang Yahudi, dia ada dalam pokok. Jadi orang Yahudi ambil gergaji. Sampai dekat sini, dekat kepala dia tu, dia nak bunyi jajam, dia nak bunyi saja, langit semua bergegas, aras-aras bergegas, malaikat bergoyang-goyang. Kenapa ni? Apa terjadi ni? Kemudian satu malaikat cakap, dia cakap ini Nabi Zakaria nak kena bunuh. Dia terpekik. Malaikat Jibril turun jumpa dengan Nabi Zakaria. Kalau kau cakap saja, daftar register Nabi kau akan terkeluar. Baru dia teringat Allah. Dia ingat Allah saja, terbelah, kena gergaji. Kita ni pasal agama, anak kalau gaji 4,000, 3,000, tak apalah, dia penat. Jangan kejut dia semalam subuh, penat dia. Takut apa? Takut nanti cukup bulan anak tak kasih kita gaji. Asal agama jangan takut, betul dia. Faham tak? Kita kasih apa? Kita kasih training sama dia. Faham tak? Maknanya kita dah bilang, malaikat dah nampak. Kalau kita biarkan, kita subhat. Faham tak? Kita ni pasal sembahyang, jangan dibiarkan anak-anak daripada kecil kita kejut dia subuh. Dan sesudah besar dia biasa bangun subuh. Jadi dah kita nak masuk, laki bini nak masuk syurga berpimpinan, sekali anak cakap, ya Tuhanku, kau masukkan ibu bapa aku masuk ke dalam syurga, tak adil kau. Sedangkan aku dibiarkan tengok televisyen, aku dibiarkan tidur, dia tak kejut aku untuk sujud padamu. Kali mak bapak cakap, kan aku dah kasih kasut, dah kasih baju, dah kasih. Itulah satu subhat. Kita pun sama-sama dengan dia masuk neraka. Sebab itu agama ni tak boleh. Kalau kita dah bilang, kita dah kejut dia tak nak bangun juga, Allah dah perhatikan, malaikat dah perhatikan, Nabi Muhammad, roh Nabi Muhammad dah perhatikan. Aku yang menjadi saksi, dia dah kejut kau tak bangun. Jadi dah lepas kita. Faham tak? Boleh? Sebab itu Nabi Zakaria bila dia kena tu, dia cakap saja dia maknanya dia tidak mau mati, dia nak hidup lagi. Dia tak reda Tuhan ambil dia.
kalau anak kita menangis, kalau anak kita mati. Orang dulu kalau anaknya mati, suaminya mati, isterinya mati, dia rabit-rabit dengan dia punya baju, koyak-koyak dan menangis, terpekik. Alhamdulillah sekarang tak ada buat begitu orang Islam. Tapi yang buat gitu siapa dia? Cina Dung Jeng. Faham? Cina Dung Jeng. Orang kita dah tak ada lagi. Alhamdulillah. Dan yang buat gitu tak baik. Faham? Maknanya kita tak reda Tuhan ambil dia. Padahal ini hak aku. Kenapa kau tak reda? Aku punya. Hak aku punya. Baik, saya tanya satu. Anak yang tidak berdosa, anak ni belum balik, dia tidak berdosa. Tuhan empapkan batu, earthquake lah katakan, bumi gempa, empapkan batu, empat bumi. Kalau dia, jadi kita nak cakap ni Tuhan ni zalim ke tidak? Tuhan ni zalim tak? Kenapa macam mana pula tak zalim? Dia dah empat batu, budak ni tak berdosa ni. Apa pasal? Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Umpamanya begini. Umpamanya apa? Begini. Awak pelihara 2 ekor lembu. Satu mak dia, satu anak dia. Anak dia, awak pun ada niat, kalau anak dia umur dah 2 tahun, 1 tahun, aku nak potong buat sup. Awak zalim tak? Awak zalim tak? Apa pasal tak zalim pula? Mak dia mesti menjerit ni. Sebab makanan kita. Ini makanan aku. Begitu juga Tuhan. Ini hak aku. Aku ni bukan hak kau. Kau hanya pinjam saja. Nanti 2-3 bulan aku matikan hati kau. Tak ada ingat pada dia. Kau tengok televisyen, kau jalan sana sini, di plaza di sini. Mula-mula kau boleh lah mesra dengan 2-3 bulan aku matikan hati kau. Tak ingat pada dia. Hanya pinjaman. Cuma kita punya amal saja. Kau ada kejut dia sembahyang ni tak? Kau ada itu tak? Itu dia. Itu amal kita. Sebab itu jangan kita orang mati, jangan menangis sangat sampai teteteskan mata tu, nanti dia terseksa. Pernah juga Rasulullah, anaknya Qasim yang bernama Ibrahim meninggal. Rasulullah menangis. Sahabat dia tanya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Sebab Qasim tidak ada bersama dengan aku. Rasulullah pun nangis juga. Tapi nangisnya sekejap je. Tak adalah nangis macam meraung-raung. Faham tak? Gitulah kita. Kalau orang-orang kita ni, alhamdulillah, jangan semua sudah ajar, sudah semua. Bila sampai hukum sudah tiba. Sudah tiba masanya. Macam kita dah tua, dah tiba masanya. Aku dah tak boleh tackle dia, tak boleh genggam duit. Dah tiba masanya. Aku nak ibadah, nak dekat diri pada Allah. Dah tiba masanya. Bukan aku, zaman aku untuk enjoy lagi. Sudah apa? Sudah nak dekat diri kepada Tuhan. Akan nanti ditanya oleh Allah nanti. Masa nanti apa nanti Tuhan nak tanya pada aku. Itu yang paling aku takut sekali, ya Allah. Masa nanti di kemudian hari nanti. Apa nanti di malam hari, malam pertama dalam kubur, gelap gulita. Nanti macam mana rupa malaikat yang menakutkan aku. Macam mana keadaan dalam alam barzakh. Aku belum lagi nampak, aku belum lagi. Itu nanti aku belum rasa lagi. Sebab itu ya Allah, kita memohon, peliharalah aku di dunia dan di akhirat nanti. Peliharalah aku. Minta selalu. Kalau sujud yang akhir ni, saya sudah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, cakap dalam hati, ya Allah, peliharakanlah aku di dunia dan di akhirat. Berikanlah aku rezeki untuk aku dekatkan diri kepadamu.
Boleh? Piaralah aku di dunia dan di akhirat. Minta Tuhan piarakan kita supaya jangan perkara yang menakutkan. Di dunia jangan menakutkan, di akhirat pun jangan menakutkan. Boleh cakap dalam itu? Itu baru Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatul taibatillah. Selalu ingat, saya tulis. Ingat. Kalau tak tulis nanti lupa. Faham faham tak? Anak, isteri, suami, semua akan kita tinggal. Hanya kita jawab dengan Allah yang bermasa. Kita jawab amal kita. Semuanya impian, tak ada apa-apa. Mana amal? Impian. Mana kereta aku, mana rumah aku, mana isteri aku, mana suami aku yang semua pun yang aku bermimpi atau impian. Mana amalnya? Jangan main-main. Ya Tuhanku, hidupkan aku 1000 tahun, aku akan ibadah, kata Tuhan dalam bait. Situlah manusia akan apa? Akan menyesal di kemudian hari. Manusia akan menyesal kemudian hari waktu dia nanti di dalam bazar menangis tidak sudah. Air mata ke darah pun dah habis, kata Tuhan dalam bait. Wahai malaikatku, pelangkung dia. Nangis di bawah campi. Ini kalau kita dah ada mayat, kalau bangun apa? Bila turunnya mayat, dah ditanamkan, mayat bangun macam mana? Mayat. Ini kepala kita, ini kaki kita. Kaki kita gini, kita bangun gini. Apa duduk gini? Duduk. Duduk kaki gini, bangun. Nanti dua malaikat tu datang, dia bawa rantai. Dua malaikat tu datang bawa rantai. Keren. Dengan camti yang apa? Yang berduri tu. Tahu? Dia bawa tu. Wahai manusia, apa pendapatmu tentang Muhammad? Dia tanya itu satu. Pertama saja dia kata tanya itu. Apa pendapat? Wahai manusia. Dia tak ada tanya wahai Haja Fatimah, wahai Haji Ahmad. Tak ada. Wahai manusia. Dia tak ada tanya nama. Dia tanya wahai manusia. Jangan main. Suara dia seperti guru. Bila suara seperti guru, kita punya bulu roma tertanggal. Suara dia saja tertanggal bulu roma. Gigi-gigi semua tumbuh. Jadi lompat. Jangan main. Warga malaikat. Jangan main. Sini nampak hantu dah takut. Belum malaikat ni. Faham? Seperti alam barzakh kita selalulah minta Allah Ta'ala biar kita takut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa awak. Selalulah kalau kita terbuat salah, sujud minta ampun saja. Buat lagi, ampun. Tak apalah. Kita ni bukan malaikat. Kadang-kadang kita buat lagi. Faham? Kita bukan malaikat. Cuba lama-lama menang kita. Alhamdulillah. Lawan lah. Lama-lama menang kita. Faham? Kalau dulu aku berzina, kalau dulu aku ni, aku ada tipu orang, aku ada ini orang, aku marah orang. Sekarang ya Tuhanku, ampunlah dosaku. Baikkanlah budi pekerti aku, sucikanlah hatiku. Janganlah kau kutukan hatiku sampai orang yang begitu sekali aku mengotorkan dia. Aku menipukan dia. Aku memperbodohkan dia. Aku orang yang paling bodoh sekali. Anggap diri kita rendah. InsyaAllah kita akan jadi orang yang baik, budi pekerti, akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khulqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang baik, budi pekerti dan akhlaknya. Dia akan masuk surga. Orang akhlak yang baik. Sembahyangnya kuat tapi akhlaknya tak ada, masuk neraka. Masuk neraka.
akhlak pertama. Jangan suka marah, jangan suka tak sabar. Aku datang dulu, kenapa kau kasih saya dulu? Tak boleh, jangan. Sabar. Itu semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Faham? Kita ni hidup ni semua nak sabar. InsyaAllah. Baiklah sampai sini insyaAllah. Mari kita ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi nastulil firdausi ahna wa la akwa ala narim jahim. Allah fahabli taubatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Ilahi nastulil firdausi ahna wa na akwa ala narin jahim. Allah ahabli taubatan wa ghafir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi aku tidak pula kuat menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk surgamu, tetapi aku tidak pula kuat menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah keampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa besar. Api neraka ni 5,000 tahun punya perjalanan, dia punya bahang seperti arang muka kita. Belum lagi tercebur. Yang paling ringan seksanya, seorang muda memijak bara api neraka, otaknya menggelegak mendidih. Itu yang paling ringan. Belum lagi diserika, belum lagi dia cangkuk buah dada ni, titik dia ditanduk dia, dipanggangkan begitu. Belum lagi itu yang paling ringan sekali. Seorang muda memijak bara api neraka, otaknya menggelegak mendidih. Itu yang paling ringan siksa ni. Jangan main di akhirat. Sini kita kena api je gini dah menjerit. Api di akhirat lebih dahsyat lagi. Api ni ada 3 bangsa, satu hitam, satu kuning, satu merah. Yang paling jahat hitam, menggelegak macam menarik-narik kaki kita. Kalau kita jalan siratul mustaqim tu, dia macam tarik-tarik. Kalau kita punya amal baik, alhamdulillah seperti kilat. Pada amal kita, orang Islam ni fikir kemudian hari. Saya pernah juga dari kes warisan, saya terkasih 50, dia kasih 10, saya kasih 40 lebih kawan. Dia sampai sebab jalan, Ustaz ada kasih saya ni lebih ni. Jadi jujur dia takut dia umul masa nanti. Dia takut.
Ini kasih Tuhan. Dia tak nak. Walaupun peluang dia tu dapat duit banyak, tapi dia tahu dia makan yang haram, menggelapkan mata hati. Mungkin dah tidur 3 hari dia akan dapat sakit. Lebih lagi doktor ni, lebih 30-50 yang dia dapat ni kena bayar doktor ratus-ratus pula. Lagi